Negara SPAN mengesahkan paras air di 3 empangan iaitu Kedah, Pulau Pinang dan Melaka dalam keadaan stabil walaupun mengalami penyusutan berikutan cuaca panas. Pengarah Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Pengguna SPAN Muhammad Fazli Ismail di Petik Media berkata, buat masa ini empangan berkenaan masih boleh membekalkan air mengikut keperluan. Jelasnya, SPAN sebelum ini telah membuat perjanjian dengan semua pengendali untuk membantu menyalurkan air di empangan yang memerlukan atau yang mengalami paras air kritikal. Sekiranya ada keperluan untuk membuat catuan atau pembenyahan awan, pengendali perlu membuat permohonan kepada SPAN untuk kelulusan. SPAN kini bertanggungjawab terhadap 46 empangan di Semenanjung serta Labuan namun tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Sementara itu, kami difahamkan 3 empangan utama di Kedah merekodkan penyusutan paras air. Empangan muda berada pada tahap 11.76% hari ini, manakala empangan Ahning pula di tahap 60.67% dan empangan Pedu 43.87%. Kedua-dua empangan itu kini menjadi pemegang utama air untuk kegunaan pertanian dan domestik. Manakala di Perlis, paras air di empangan Timah Tasuh direkodkan pada paras selamat 27.16 meter. Tahap kritikal ialah pada paras 25.3 meter. Namun sebagai langkah berjaga-jaga, Perlis telah menghentikan bekalan air dari empangan berkenaan untuk sebarang aktiviti pertanian sawah padi. Masih dengan isu yang sama, namun kali ini di Melaka, lebih 60% penduduk di negeri itu bakal terjejas selepas paras air di 3 empangan merekodkan penyusutan. Ketua Menteri Adli Zahari berkata angka itu membabitkan 550,673 pengguna domestik yang terlibat dengan pelaksanaan bekalan air berjadual fasa pertama bermula Rabu depan. Adli berkata langkah catuan itu memastikan bekalan air mencukupi untuk menghadapi cuaca panas dan kering yang dijangka berakhir Mac ini. Difahamkan paras air empangan Durian Tunggal Alur Gajah ialah kini adalah 38.5%, empangan Juz Jasin 34.5% dan empangan Asahan Jasin 56.7%. Yang meliputi 62.8% negeri Melaka, itu sebahagian besar daerah Melaka Tengah dan beberapa kawasan di daerah Alur Gajah serta daerah Jasin. Ia melibatkan kira-kira 550,673 orang penduduk, di mana bekalan air berjadual ini tidak akan menjejaskan sambutan Tahun Baru Cina. Ujarnya, kaedah bekalan air berjadual melibatkan 60% pemegang akaun syarikat air Melaka Berhad dilaksanakan mengikut kaedah harian secara berselang-seli. Melaka sebelum ini mengepam 35 juta galen air sehari dari Sungai Gersik, Johor dan jumlah itu ditingkatkan kepada 47 juta galen sehari. Projek terowong 44.6 km bagi bekalan air mentah dari Pahang ke Loji Rawatan Air Langat 2 di Hulu Langat, Selangor kini mula beroperasi. Dibina dengan kepakaran Jepun, terowong bekalan air itu adalah yang terpanjang di Asia Tenggara dan ke-7 di dunia. Pada masa sama, ia juga bakal merubah senario kesejahteraan kehidupan serta ekonomi di Selangor dan Baklang. Duta Jepun ke Malaysia Oka Hiroshi berkata pelaburan infrastruktur berkualiti Jepun melalui Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun JICA dalam pembinaan terowong bagi bekalan air mentah dari Pahang ke Loji Rawatan Air Langat 2 di Selangor memberikan impak positif kepada kecekapan pembangunan ekonomi negeri Selangor. Well, the immediate beneficiaries are the people, the residents, but not only the household, the industries, the companies and factories, and also I believe that the agricultural, the producers also benefit. So this is, in a way, the enhance the qualities of the people here in all the fields. So we are very much happy that the completion of the project in conjunction with the completion of the tunnel beforehand will give enormous benefits to the Malaysian people. Dalam pada itu, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Datuk Xavier Jayakumar berkata, dengan kejayaan pembinaan terowong ini, Jepun kini menawarkan kepakaran pengurusan sumber air dalam tanah. Menurutnya, 6 kaki tangan kerajaan akan menimba ilmu dalam bidang ini di Jepun dalam masa terdekat. And when Japan brings technology into Malaysia, of course there's an upskill. We learn the technology from them and we use it after that. You know, now Malaysians are very proficient in building highways. We build our own LRTs and MRTs and tunneling and all that. But it was first brought in by different agencies, and we learned from them, and now we become our own business entity by itself. So it is a learning process on the long term.